yang kelima. Terjemahan ini dinamakan wahai anakku yang tercinta. Nasihat yang kelima, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada anak muridnya yang bertanya kepadanya tentang ataupun yang meminta nasihat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tajuk yang Syekh Ahmad Fahmi letak di sini, ikhlaskan niatmu. Wahai anakku yang tercinta, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan memutalaah kitab, dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu. Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai kedudukan yang tinggi serta berbangga dengan kebolehanmu di hadapan kawan-kawan. Jadi pada nasihat yang kelima ni, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut kepada anak murid dia, berapa banyak orang yang mengaji, berapa ramai orang yang belajar pada ilmu, dia jaga malam. Dia tahan mata dia dengan berjaga malam. Kita pun dulu mengaji lagu tu lah kot. Nah, malam-malam jaga. Kadang ni esok nak periksa, lusa nak periksa ni tak tidur malam. Ya tak? Tak tidur malam. Jaga malam tu mengulang kaji pelajaran. Pada nama dia mengulang kaji pelajaran lah. Nampak bagus lah. Kan? Nak SPM ke, nak apa nama, periksa universiti dan sebagainya ni. Maka memutalaah dia ni dengan kitab-kitab, dengan buku-buku dia, dengan pelajaran dia. Jadi dia kata, dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas diri. Bila mana kita memutalaah pelajaran, kita duk jaga malam ni, maknanya kita menahan tidur kita. Kita tahan tidur kita untuk kita memutalaah, mengulang kaji pelajaran. Dan apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali kata, saya tak pastilah yang kamu selama ini menahan tidur kamu ataupun kamu berjaga malam dalam mengulang kaji itu, apakah niat yang mendorong kita berbuat demikian? Jadi Imam Ghazali pun tak tahu. Dia kata, apa niat kita, apa tujuan kita? Kita ni duk jaga malam, tujuan dia buat apa? Buat perkara tu satu hal lah. Kan? Ni yang disebut ni berjaga malam, memutalaah pelajaran. Kalau jaga malam tengok bola lagi, tak ada pasal dah. Dah tak masuk dalam bahas ni. Nah, tengok bola tu tak kena dah. Kan? Jadi walaupun boleh tengok, kan? Tapi jaga malam tuan-tuan, tengok bola sampai tak tidur malam, pelik lah tuan-tuan. Kan? Tahajud tuan-tuan tak buat. Tengok bola lebih daripada tahajud, ya tu berat lah. Kan? Tu dia tak masuk dalam ni. Hak dia masuk dalam ni, dia kata tahan jaga malam ni memutalaah pelajaran. Mengulang kaji kitab-kitab yang duk mengaji. Tapi Imam Ghazali kata apa? Aku tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Jadi Imam Ghazali dia letak di situ persoalan. Apakah semata-mata kita duk mengaji, kita duk belajar, kita duk mengulang kaji dulu dengan menahan tidur kita itu mencari keuntungan dunia? Tahun tu lah, boleh lulus periksa. Dengan lulus periksa kita boleh kerja elok, boleh dapat pangkat jawatan, boleh ada duit gaji sebenarnya, beli segala harta benda duk atas dunia ni. Kalau itulah tujuan dia kan, maknanya ni dia habaq nanti. Nah, adakah semata-mata nak mencari keuntungan dunia? Ya, kita dulu duk habis duit, duk habis masa, duk bersengkang mata itu nak mencari keuntungan dunia. Apa keuntungan dunia itu? Iaitu menghimpunkan segala mata bendanya, menghimpunkan harta-harta yang menjadi kebanggaan bagi orang yang duduk atas dunia. Benda bangga lah. Kan? Lah ni tuan-tuan tengok apa benda kita duk bangga. Kita duk ada lah. No? Harta benda tu bangga lah. Kereta, motor kita, rumah kita. Benda yang boleh menyebabkan kita bangga. Benda yang boleh menyebabkan kita sombong. Benda yang boleh menyebabkan kita rasa takabur. Itu di antara dia tu.
Nah, di antaranya ilmu. Ilmu pun boleh jadi takabur, tuan-tuan. Pangkat dan juga harta benda. 3 perkara. Jadi dia sebut di sini, kata benda yang mendorong kita ni semata-mata nak cari keuntungan dunia dan juga menghimpun segala mata bendanya dan mencapai kedudukan yang tinggi. Dia pun sebut kedudukan pangkat. Yalah tuan-tuan, pangkat. Kalau kata tak mutalaah mengaji, tak sengkang mata, pangkat pun tak boleh. Nak boleh pangkat ni bukan senang. Berebut pangkat ni. Jadi nak boleh pangkat dan jawatan ni, maka berusahanya manusia itu menghabiskan waktu dia, menghabiskan umur dia, menghabiskan tenaga dia. Untuk apa? Untuk dia mencapai kedudukan pangkat yang diingininya. Pangkat tinggi dan sebagainya. Serta dia berbangga dengan kebolehannya di hadapan kawan-kawan. Dia jadi bangga lah. Dia jadi benda ni. Kalaulah ini tujuannya, dia kata. Imam Ghazali kata, jikalaulah ini niatmu, kita duk mengaji dulu niat kita, sebagaimana disebut di atas tadi, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Allah, rugi. Berapa lama umur yang dihabiskan mencari ilmu untuk dapat pangkat, untuk dapat harta benda dunia, untuk dapat kita kata pandangan orang. Allah, berapa tahun kita duk habis masa, berapa jam yang mata kita duk sengkang tak tidur. Semata-mata kita nak mendapat kedudukan pada manusia, semata-mata kita nak mendapat keuntungan dunia, semata-mata kita nak menghimpun harta benda dunia. Rugi, dia kata. Jadi Imam Ghazali kata rugi. Nah, dengan apa yang kamu buat sebelum ni, kita lah noh. Dia sebut ni tuan-tuan, bukan pada anak murid yang dia nak jawab tu saja, kat kita lah. Kita perhati balik diri kita ni, Allah. No. Waktu-waktu kita duk mengaji dulu ni tuan-tuan, Allah, habis masa gitu kan. Kalaulah tujuan kita tu tidak elok. Sebab tu setiap perbuatan manusia ni dia bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal dia mesti ada niat dia. Ada tujuan dia, ada matlamat dia. Maka kalaulah tujuan kita ni, serupa kita duk mari surau masjid di awal ni. Tuan-tuan 12.30 sampai dah. Untuk apa tuan-tuan mari 12.30? Dia kata, kalau lambat lagi tak boleh duduk dalam. Duduk luar panas. Boleh sejuk je lah. Nah, tuan-tuan boleh sejuk lah. Kalau mari lewat tak dapat tiang, orang lain ambil. Boleh tiang lah. Nah, apa tujuan kita datang awal? Lagi kalau mari lewat parking jauh, dapat parking saja. Tuan-tuan nak apa sebenarnya? Itu tuan-tuan duduk pada niat kita. Kalau niat kita datang awal nak merebut ganjaran apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, insya-Allah kita dapat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Itu satu. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki akhlakmu serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, maka untunglah engkau 1000 untung. Dia kata itu. Jadi nak betulkan niat kita ni, yang kita duk jaga malam, yang kita duk mengaji, yang kita menahan tidur kita, semua yang kita buat ini, niat kita adalah untuk menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu duduk tuan-tuan. Maka kita duk buat ni semua kita mesti pi tala situ lah. Iaitu untuk apa? Menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Jaga malam kerana apa? Nak hidupkan syariat Nabi. Mari masjid awal ni kerana apa? Nak menghidupkan syariat Nabi. Yang ada duk baca Quran, ada duk wirid zikir ni untuk apa? Menghidupkan syariat Nabi. Yang beri sedekah ni untuk apa? Menghidupkan syariat Nabi. Semua ni dia buat kerana apa? Kerana syariat Nabi. Bukan beri sedekah ni nak tunjuk kita ni duit banyak. Bukan beri sedekah ni takut orang tengok kita tak bagi malu. Tidak. Tetapi untuk tujuan kita menghidupkan syariat
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan yang kita buat semua dia untuk apa? Kita nak buat untuk menghidupkan syariat Nabi. Menjadi kewajipan kepada kita. Wajib ni tuan-tuan. Nak hidupkan syariat Nabi. Siapa lagi? Kalau bukan kita yang duk mari masjid ni menghidupkan syariat Nabi. Kalau yang mari masjid pun tak mau hidupkan syariat Nabi pun payah. Hatta mari masjid dengan doa ba'ala. Yang nak sebut mana lagi? Kalau kita yang sembahyang pun tuan-tuan, tidak ada cita-cita menghidupkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, apatah lagi kalau orang tak sembahyang. Jadi siapa tuan-tuan yang nak boleh bantu syariat Nabi, yang nak meninggikan syariat Nabi? Kita. Tuan-tuan, kalau tak ada azam, tak ada niat dalam diri kita, payah. Dan itu. Tapi yang kalaulah kita ni berniat sebegitu pun untuk diri kita, keuntungannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita ni meniatkan diri kita menghidupkan syariat Nabi, kebaikan untuk kita. Kalau kita tak buat, ruginya untuk kita. Itu je tuan-tuan. Benda yang kita buat baik-baik dan sebagainya untuk diri kita. Kata malas buat baik pun bukan boleh faedah apa. Orang lain tak buat pun, orang lain dia punya pasal kan? Jadi tuan-tuan, kadang kita rasa macam tu. Takkan kita aja nak jaga kebersihan, orang lain tak jaga. Lah, kita lah jaga bahagian kita. Orang lain tu dia punya hal. Kalau kita pun tak mau, sebab tu dia kita mari masjid surau. Kan? Kalau bab-bab kebersihan dan sebagainya, kita lah yang kena menghidupkannya. Kan? Kerana kita ni orang yang nak menghidupkan syariat Nabi. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maka kita jaga kebersihan sama ada fizikal, yang fizikal ataupun dalaman diri kita. Itu benar-benar yang perlu kita letakkan niat kita yang pertama, usaha kita iaitu menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kita duk berjaga malam, yang dalam keadaan kita duk mengaji cari ilmu, nak memperbaiki akhlak kita. Kita duk sebut ni lah. Saya duk mari cakap depan tuan-tuan ni bukan nak tunjuk kata hebat. Sama-sama kita nak memperbaiki akhlak kita. Nak elok akhlak. Kita nak menghidupkan satu ni tuan-tuan, benda sunnah Nabi, menyampaikan tu sunnah Nabi. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maka kita nak menghidupkan bagaimana Nabi suruh kita buat, maka kita buat, tuan-tuan dengar. Maka dengan tujuannya apa? Dengan apa yang kita dapat, kita boleh memperelokkan akhlak kita. Akhlak ni tuan-tuan menjadi cerminan kepada Islam itu sendiri. Jadi orang dia nak tengok akhlak kita ni. Bila kata orang tengok akhlak umat Islam ni baik, maka tertarik dia dengan Islam. Jangan kita ni nak jadi perosak pula. Dia tengok akhlak orang Islam ni, terutama kita yang bermari masjid ni, Allah. Kan? Tak maaf sebut kan? Kadang kita nak mari semayang, parking tu halang orang. Parking tu pun tuan-tuan menyebabkan kesesakan dah. Macam kita ni tak apalah parking tepi tu tak. Ni tak, duduk tengah jalan tu tinggal. Sampai orang lain tak boleh lalu, contoh. Dia nak semayang, tetapi menyebabkan kesesakan pada orang lain. Menghalang laluan orang lain. Pelik tuan-tuan. Kenapa? Sepatutnya kita ni tunjuk akhlak yang elok. Biar jalan jauh sikit pun tak apa. Ada dah tahu hari Jumaat nak lalu kot ni. Buat apa? Orang nak semayang. Salah kau orang pula. Enak? Yang kawan ni pun bukan tak tahu tengah waktu orang semayang Jumaat ni, dia kata nak lalu time orang semayang Jumaat. Lalu kot lain lah. Boy. Dia yang parking tengah jalan menghalang lalu lintas, dia marah ke orang pula. Enak? Itu jaga tu. Itu pun cerminan akhlak kita nak buat ibadat. Tetapi dalam keadaan kita menganiaya orang lain. Maaf sebut tuan-tuan, kita mari lewat. Tuan-tuan nak tak kasut tuan-tuan, pijak habis kasut orang. Tuan-tuan nak langkah, tuan-tuan dengan kasut-kasut, tuan-tuan pijak habis kasut orang lain. Kita pakai kasut kemas, tuan-tuan pegawai besar. Yang hal lain pakai slipper, habis slipper tu dia pijak. Tuan-tuan, nampak benda simple tuan-tuan tak? Nampak simple. Tapi kita buat tu benda tu tuan-tuan, hak orang lain tu.
Terpijak-pijak sampai kat simen tu baru buka kasut kita. Kemas semua lah. Nak kita kasut hitam kiwi penuh. Orang lain selipar, pijak habis selipar orang. Tu cerminan akhlak kita, tuan-tuan. Kalaulah nak main ibadat macam begitu rupa, tuan-tuan, macam mana kita? Nak minta maaf sebut, tuan-tuan. Benda-benda simple ya. Benda simple. Ni, tuan-tuan, lagi ni. Tok Imam, Tok Bilal kita duk suruh masuk dalam ni. Saya tiap-tiap bulan bagi ni, tuan-tuan, itu duk sebut selalu. Ni masuk dalam ni, ada kosong lagi, masuk dalam ada kosong lagi. Kita ni, tuan-tuan, yang duduk luar ni, tuan-tuan, kena ambil faham lah. Takkanlah jenuh nak panggil ni. Nampak kosong depan isi terus lah. Lama duk menunggu, tuan-tuan, nak masuk penuh dalam. Kena ambil faham, kalaulah kita kata soft, kita terputus, yang di luar tu semayang dia tak sah. Bukan boleh main semayang ikut dan je. Minta maaf, tuan-tuan sebut. Kadang-kadang kita ni malu, tiap-tiap minggu sebut benda yang sama. Masuk ke dalam, isi ruang kosong di dalam. Apa masalah, tuan-tuan? Bukan marah kan tuan-tuan ni no. Ni bukan marah tuan-tuan, awet apa. Bukan marah, bukan ni, cuma nak habaq tuan-tuan. Ya, kita ni seolah-olah tidak memahami. Sedangkan benda tu benda basic, tuan-tuan. Memenuhkan soft depan, memenuhkan ruang di dalam tu benda basic. Yang nak menyesahkan semayang kita. Kalaulah semayang kita terputus soft, tak sah soft kita ni, tak sah jemaah kita semayang apa? Dia bukan sekadar sembahyang saja. Dia ada sah batal dia. Maka itu benda-benda yang perlu kita jaga, tuan-tuan. Akhlak kita. Akhlak Allah. Tuan-tuan pergi tengok bola reti, pula berebut pergi duduk depan. Kenapa? Pandai pula berebut nak duduk, bukan soft depan lah. Nak duduk kursi depan. Berebut nak tengok. Ya? Bukan marah, tuan-tuan lah. Cuma nak abang, nasihat. Ya, minta maaf. Serta memecahkan keinginan nafsu yang kita duk mengaji. Kita yang utama, kita nak memecahkan nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah letakkan dalam hati kita ini fujur dan juga takwa. Fujur ni duduk balik nafsu, iaitu benda yang akan duduk hasut kita ataupun nak buat benda-benda yang melampau, melebihi batasan. Maka apa tujuan kita tadi? Iaitu nak memecahkan nafsu. Nafsu ni mesti dilawan dia. Maka kita lawan nafsu kita. Daripada malas dengar nasihat, kita nak dengar nasihat. Daripada malas nak mengaji, kita kena rajin mengaji. Itu nak pecahkan nafsu. Maka untunglah engkau 1000 untung. Kalau kita buat niat kita kerana itu, maka untung kita. Sesungguhnya benar seorang ahli syair yang berkata, Syahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i' wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil. Artinya berjaga malam kalau bukan kerana zatmu adalah sia-sia. Barang siapa yang berjaga malam bukan kerana Allah, maka jaga malam dia itu adalah sia-sia. Faham tuan-tuan maksud? Maka kita jaga malam ni tengok World Cup semi final, suku final ke apa lah ni sampai waktu mana dah. Nak tengok World Cup contoh. Sahaja niat lah. Sahaja aku tengok Jepun lawan siapa? Bila tu. Jepun lawan Colombia kerana Allah Ta'ala. Adakah niat lagu tu? Nak? Tentulah duduknya. Kan? Jaga malam. Sahaja aku jaga malam ni ya Allah untuk tengok bola kerana Allah Ta'ala. Ada niat gitu. Tak apa nak kena. Betul? Tak apa nak kena. Tak kena lah benda buat tu. Ya tak? Benda buat tu tak kena lah maksudnya. Kalau niat kita tak kena. Contoh tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan kata hari tak ada apa lah. Ya, bukan tak boleh tengok langsung. Jangan sampai kita buat jaga malam tengok bola, tahajud tak buat. Kan? Yang patutnya kita ni tahajud tu lebih diutamakan. Semayang malam tu lebih diutamakan berbanding benda-benda yang sampingan tu. Tapi kita duk bangkit jaga tu saja. Sebelum ni tahajud bangkit tak bangkit. Tak jadi. Tuan-tuan nak. Maka
uyun berjaga malam itu bukan kerana azat Allah adalah sia-sia. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil. Dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Ada orang menangis bukan kerana kehilanganmu. Kehilangan apa? Kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Menangis kita ni kalau bukan kerana Allah, maka dia akan jadi sia-sia, tidak berguna. Ramai orang menangis. Ramai menangis, tuan-tuan, menangis hilang jawatan, menangis hilang kekasih, menangis kalah bola lagi. Betul tak? Menangis apa lagi, tuan-tuan? Segala macam menangis dah. Semuanya dia menjadi sia-sia, tidak berguna dan tidak ada nilai, melainkan kita menangis kerana kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tangisan itu akan menghalang kita daripada dibakar oleh api neraka. Wallahu a'lam. Ini satu nasihat yang sangat baik daripada Imam Ghazali. Maka marilah sama-sama, tuan-tuan, saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan, kita sentiasa berjaga malam untuk kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu kita sentiasa kita bertahajud kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersembahyang, membaca Al-Quran dan sebagainya. Semoga-moga ia menjadi kepada kita amalan yang baik yang meletakkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mohon maaf terkasar bahasa, silap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.